Pelan liberalisasi visa dilaksana bermula hari ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sasar 70% pengundi keluar mengundi pada Pilihan Raya Kecil PRK Kemaman esok dan ia berdasarkan faktor cuaca dan peratusan mengundi Pilihan Raya Negeri yang lalu. Untuk besok, saya berpesan kepada semua pengundi kita dapat membawa IC masing-masing. Kita berharap sangat-sangat kepada semua pengundi-pengundi di Kemaman ini dapat keluar mengundi dan kita mengharapkan peratus keluar mengundi ini dapat ditingkatkanlah. Result insya-Allah kita ada sistem yang baru. Kalau sistem itu berjalan akan awal lah, tapi dijangkakan macam kebiasaan sebab kita kena menunggu peti undi dan sebagainya. Saya rasa lepas solat Isyak lah dalam pukul 9 lebih kurang. Secara keseluruhan, lebih 2,000 petugas pelbagai agensi akan terlibat. PRK Kemaman meliputi 4 don dengan 49 pusat pengundian dan 244 saluran. Proses pemberian notis penolakan masuk NTL dan prosedur operasi standard yang diguna pakai bagi pelancong ke Malaysia kekal walaupun pelan liberalisasi visa dilaksanakan bermula hari ini. Menurut Ketua Pengarah Immigration, Datuk Ruslin Jusof, pihaknya juga mewujudkan pasukan khas untuk memantau pergerakan keluar masuk pelancong. Jabatan Immigration telah mewujudkan pasukan khas bagi memantau pergerakan keluar pelancong-pelancong asing yang keluar masuk, terutama bagi mereka yang mendapat kemudahan visa percuma ni selama 30 hari, dan kita buat secara bulanan. Pemantauan itu dibuat di bulanan. Selewat-lewatnya setiap 14 hari kita akan laporkan berapa ramai pelancong tersebut telah keluar. Prosedur tersebut antaranya menghendaki pelancong yang masuk ke Malaysia mempunyai tiket penerbangan pulang dan tempahan hotel atau tempat tinggal sepanjang berada di negara ini. 10 pendatang tanpa izin warga Indonesia cuba diseluduk masuk melalui jalan laut berjaya ditahan dalam ot pintas khas di perairan Sungai Tiang, Teluk Intan, Perak. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, turut ditahan 3 transporter termasuk sepasang suami isteri warga tempatan. Penahanan itu turut membawa kepada tangkapan seorang ejen penyeludupan migran warga Timor Leste di Jalan Feri Hutan Melintang. Modus operandi sindiket ini mengenakan bayaran sebanyak RM1,500 hingga RM1,800 Malaysia untuk setiap imigran yang diseluduk masuk. Setiap migran yang telah diseluduk masuk seterusnya akan diambil oleh ejen sebelum dihantar ke seluruh negara. Sepanjang tahun ini, pihak polis berjaya menahan 184 migran warga negara asing dan 17 warga tempatan hasil 10 serbuan yang dilakukan. Sementara itu, 2,058 individu ditahan di Perak kerana terlibat dengan aktiviti perjudian. Ia hasil 1,731 serbuan yang dilakukan sehingga 29 November lalu menerusi Ops Dado. Dalam operasi tersebut, pihaknya turut merampas sebanyak 1,266 alat peranti dan merampas wang tunai berjumlah lebih RM295,000. Terbaru, serbuan dibuat di sebuah rumah di Taman Bercam Makmur kerana disyaki menjalankan kegiatan calling center serta judi online sejak 3 bulan lalu. Satu sindiket pengedaran dadah antarabangsa tumpas dadah jenis ketamin seberat 260 kg bernilai RM15 juta turut dirampas pada 21 November lepas. 2 lelaki tempatan dipercayai suspek utama kes berkenaan sedang dikesan. Hasil siasatan mendapati 2 suspek tiada rekod jenayah serta bukan kedai dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Di hasil pemeriksaan menjumpai serbuk putih disyaki dadah berbahaya jenis ketamin yang berat kasarnya 260 kg bernilai RM15.6 juta.
Di modus operandi, siasatan awal berdasarkan label rujukan, label nombor rujukan di tong-tong tersebut mendapati dagangan ini masuk menggunakan laluan udara dari lapangan terbang Ahmedabad, Gujarat, India dan tiba di KLIA sebagai destinasi terakhir. JKDM turut merampas dadah jenis metavitamin seberat 12 kg bernilai RM400,000 di lot parkir sebuah restoran makanan segera di Sejangkang, Selangor. Suspek lelaki warga asing berusia 35 tahun telah dituduh di mahkamah di bawah Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara itu, dadah lebih RM500,000 dirampas daripada 3 sekawan yang menjalankan kegiatan membungkus semula bahan itu di sebuah kondominium mewah di Ceras. Tangkapan dilakukan menerusi 2 serbuan berasingan. Ketua Polis Daerah Ceras, Asisten Komisioner Zam Halim Jamaluddin berkata pihaknya menahan 2 lelaki berusia 29 dan 33 tahun selain merampas dadah jenis metavitamin dalam serbuan pertama. Dan susulan daripada 2 serbuan ini telah berjaya menangkap 2 lelaki warga tempatan dan 1 perempuan warga tempatan serta telah berjaya merampas sejumlah dadah jenis metavitamin iaitu syabu, ekstasi, heroin base dan juga serbuk MDMA. Jadi serbuan pertama yang telah dilaksanakan pada hari tersebut bertempat di sebuah lobi di sebuah kondominium di sekitar daerah Ceras. Polis turut merampas dadah pelbagai jenis selain wang tunai berjumlah RM450. Kegiatan suspek mula aktif sejak Ogos lalu dengan mengedar dadah di sekitar Lembah Kelang selain menggunakan media sosial bagi urusan dengan pelanggan tetap. 8 individu ditahan termasuk 3 anggota polis yang terlibat dengan kes culik wartawan Bangladesh pada 7 November lalu. 4 daripadanya telah dituduh di mahkamah. Pihak polis telah membuat sebanyak 8 tangkapan dan daripada 8 tangkapan tu 4 telah dituduhlah. Salah seorang yang keempat tu adalah anggota polis yang terlibat sekali. Tuduhan telah dibuat pada 22 hari bulan di Mahkamah Magistrate Kuala Selangor. Beliau menyatakannya ketika ditemui pemberita selepas merasmikan program Go to Safety Points anjuran Petronas di stesen minyak Petronas Solaris Serdang. 9 lelaki termasuk 4 warga asing ditahan kerana disyaki terbabit sindiket penyeludupan di pusat pengumpulan minyak di Bidung Sungai Petani. Ketua Polis Kedah Dato' Afizul Saleh berkata kesemua 9 individu terbabit dipercayai bekerja di premis tersebut. Modus operandi terbaru sindiket penyeludupan bahan subsidi menggunakan lori trailer demi mengaut keuntungan lumayan. Dia rilis minyak ini, dia nak balik, dia isi balik minyak diesel di petrol station hingga dia sampai ke sana. Jadi benda itu dalam siasatan kita, sama ada dia bawa balik untuk pengusaha industri di sana ataupun dia bawa balik, dia U-turn balik mari. Hasil pemeriksaan menemui cecair 19,000 liter yang bernilai lebih RM38,000. Pemandu lori berkenaan juga gagal mengemukakan dokumen permit khas barang kawalan berjadual dan permit membawa bahan api. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kubang Pasu. Bilangan penduduk terjejas banjir di Johor meningkat kepada 582 orang melibatkan 151 keluarga setakat 11 malam dan PPS Dewan Muafakat Kampung Cahaya Baru Masai menempatkan 270 orang manakala 312 orang lagi di PPS SK Taman Bukit Mutiara. Banjir kilat melanda Johor Bahru berikutan hujan lebat berterusan lebih 2 jam. Kawasan terjejas adalah di Kampung
Kampung Sentosa Damai, Kampung Sentosa Darat, Kampung Paya Kenangan, Kampung Pasir Tebrau dan Kampung Kangkar Tebrau. Banjir di Kelantan pula menyaksikan 658 orang daripada 207 keluarga masih berlindung di 4 PPS. PPS SMK Beris Panco di Bacok menempatkan penduduk terjejas paling tinggi iaitu 239 orang dan ini diikuti PPS SK Gual Tok Deh di Pasir Mas 226 orang sementara PPS SK Jelawat di Bacok 109 orang. Sementara itu, RM300,000 diperuntuk bagi membeli peralatan pembersihan banjir untuk 9 daerah di Selangor. Peruntukan disalur melalui Pegawai Belia dan Sukan Daerah. Peringkat awal ni kita menerima pendudukan sebanyak RM300,000 bagi tujuan membeli barang-barang keperluan dan ianya bergantung kepada keperluan semasa. Sekiranya ada daerah mungkin yang selepas ni dilanda bencana banjir dan memerlukan peralatan tambahan ataupun dari segi logistik, kita akan bergerak atau memberikan daripada kerangka bajet yang sedia ada lah. Khidmat bantuan pembersihan pasca banjir akan dikendali pasukan sukarelawan Selangor Surf Rescue melibatkan 1,500 sukarelawan. Baik, kita ikuti rangkuman paras air di seluruh negara setakat 11 malam. Bertemu kembali. Dakwaan pelaksanaan Identiti Digital Nasional Digital ID akan mengakibatkan data peribadi terbocor adalah tidak berasas. Perdana Menteri menyifatkan ia satu cubaan menjejaskan keyakinan rakyat. Jadi saya harap dengar penjelasan dari Musti, dari KKD sebelum kita berikan komentar. Kerana komentar itu akan menjejaskan keyakinan rakyat. Perdana Menteri ditemui selepas membuat pendaftaran Digital ID di Putrajaya sekaligus menjadikan beliau individu pertama memilikinya. Digital ID inisiatif terbaru untuk majukan negara seiring perkembangan teknologi. Fungsinya mengesahkan identiti pengguna semasa melakukan transaksi dalam talian bagi mengelak penipuan. Ia tidak akan gantikan MyCard. Menteri Komunikasi dan Digital pula beri jaminan data peribadi pengguna sentiasa dilindungi dan terkawal. Jelas Fahmi Fadil, maklumat biometrik termasuk cap jari, iris dan pengecaman wajah tidak akan dirakam semasa pendaftaran Digital ID. Nampak dalam media sosial
konten yang kononnya untuk daftar digital ID ini perlu tanam chip dalam badan, kena rakam muka, iris, fingerprint. Saya nak jelaskan, idea asal yang disarankan oleh dan diangkat oleh kerajaan sebelum ini, termasuklah oleh Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin waktu itu, itulah caranya. Mereka waktu itu memang berhasrat untuk rakam kita punya biometrik, kita punya iris, kita punya muka, itu waktu itu. Tapi beza kerajaan perpaduan hari ini, kita tak gunakan cara itu, dan digital ID yang kita laksana jauh berbeza daripada yang disarankan oleh Perikatan Nasional sebelum ni. Untuk permulaan 1.6 juta pengguna, kebanyakannya penjawat awam disasar mendaftar dengan digital ID. Pendaftaran boleh dibuat menerusi aplikasi My Digital ID. Sementara itu, Fahmi Fadil menyatakan tiada hasrat untuk menutup atau menyekat platform media sosial termasuk TikTok. Ini kerana ia menyekat kebebasan bersuara, namun akan mengambil langkah kawal selia yang bersesuaian. Kita tak berhasrat waktu ini untuk menutup platform seperti TikTok ataupun mana-mana platform yang lain, sebab Perdana Menteri berpegang kepada prinsip kebebasan bersuara. Tapi masa sama, dengan adanya kebebasan itu, mesti ada kebertanggungjawaban. Jangkakan mungkin dalam masa sebulan ini, MCMC akan sediakan kerangka dan proses itu. Kita beri MCMC sedikit masa kerana kita masih kumpulkan beberapa perkara daripada sama ada pengalaman luar ataupun perbincangan kita dengan penyedia platform media sosial di Malaysia. Fahmi Fadil ditemui selepas rakaman program Bual Bicara Suara Anak Madani di Ibu Negara. Dalam pada itu, Radio Televisyen Malaysia RTM menerima anugerah kepimpinan Persatuan Perhubungan Awam dan Komunikasi PRCA Malaysia 2023. Anugerah ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada pengamal profesion perhubungan awam dan komunikasi. Anugerah diberi sebagai penghormatan dan mengiktiraf sumbangan RTM kepada landskip penyiaran negara serta pencapaian cemerlangnya sejak tahun 1946. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023 yang berlangsung sehingga 10 Disember di Pusat Konvensyen Shah Alam. Mengiringi baginda Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin, ketibaan baginda berdua disambut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari dan Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor, Datin Paduka Mastura Muhammad. Sultan Selangor berkenan menyampaikan plak penghargaan Selangor International Fellowship Program kepada wakil 8 negara iaitu Malaysia, Australia, Indonesia, Turki, South Korea, Nepal, Filipina dan Azerbaijan. Dianjurkan Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor, acara melibatkan 225 pempamer tempatan dan antarabangsa seperti Indonesia, Azerbaijan, Australia dan Turki. Pelbagai aktiviti menarik termasuk cabutan bertuah, jualan buku dan diskaun menarik menanti pengunjung. 4,700 unit rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT siap dibina setakat ini. Menjelang 2025, 8,000 unit RKAT disasar siap dibina, manakala pada 2030, 12,000 unit. Itu sebab penumpuan kita banyak juga kepada rumah keluarga Angkatan Tentera. Sebab itu kita tumpukan kepada pembinaan. Kita ada target dalam mengenai program Satu Anggota Satu Rumah, sasar pula 3,500 unit sedang dibina di Sungai Besi, manakala 7,000 lagi di Kem Wadiburn dan Kem Genting Kelang. 50 projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan KPKT setakat Oktober lalu dan ia membabitkan 4,986 unit rumah. Termasuk projek-projek perumahan yang mendapat CCC ataupun
pembinaan kemajuan itu kembali lancar seperti yang sepatutnya. Jadi kalau ikut rekod juga, kami saja tayangkan graf untuk bagi 10 bulan 2023 ini menunjukkan bahawa betapa dinamiknya keadaan, tetapi juga ada penambahbaikan ataupun dari segi jumlah projek yang berjaya kita pulihkan. Kerajaan Perak membentangkan belanjawan 2024 membabitkan peruntukan RM1.35 bilion tertinggi dalam sejarah negeri itu. Belanjawan dengan tema Perak Makmur Rakyat Sejahtera itu menumpukan 5 fokus utama. Belanja bagi maksud pembangunan tahun 2024 ditokok dengan jumlah yang besar iaitu RM96 juta bersamakan dengan 24,3% berbanding belanjawan tahun 2023. Peningkatan ini bagi memenuhi keperluan pembangunan dan kebajikan bagi manfaat rakyat, disokong pula oleh kedudukan keuangan kerajaan negeri yang semakin mengukuh. Pemberian bantuan khas keuangan 2 bulan gaji kepada penjawat awam turut diumumkan di bawah pentadbiran kerajaan negeri yang akan dibayar Disember ini. Kerajaan Negeri Sembilan membentangkan belanjawan 2024 dengan tema Bersama Membina Negeri Madani berjumlah RM555 juta dengan anggaran hasil sebanyak RM520 juta dan belanjawan pembangunan sebanyak RM140 juta. Menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun, terdapat 5 kad dan 10 teras yang telah dibentangkan untuk dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun demi kesejahteraan rakyat. Jadi tahun 2024 adalah tahun untuk kita melaksanakan janji kita kepada masyarakat. Kerana itu kita lihat dalam bajet ini tertumpu kepada untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita dalam kita melaksanakan janji ataupun manifesto yang kita telah sampaikan kepada masyarakat. Daripada RM555 juta menerusi belanjawan tersebut, sebanyak RM231.48 juta atau 41.71% telah diperuntukkan untuk melaksanakan pelbagai program serta projek di bawah 9 teras aspirasi dan skim sejahtera rakyat. Baik, seramai 183 usahawan akan membuka reruai di bawah jualan Mega Madani pada program setahun bersama Kerajaan Madani yang bermula 8 hingga 10 Disember ini. Dan selain itu, sebanyak 26 reruai dari kesemua kementerian turut serta memeriahkan program yang diadakan di pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Pengarah Seksyen Pemantauan dan Keurusetiaan Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi Pacu Jabatan Perdana Menteri, Nordiana Puandi berkata, tujuan penganjurannya adalah untuk membawa perkhidmatan kepada rakyat. Okey, kita ada banyak aktiviti menarik, ada yang di pentas, ada yang aktiviti luar, ada juga di reruai. Di reruai, macam saya maklumkan tadi, adalah program-program dan juga servis-servis yang dibawa oleh semua kementerian. So kita ada 26 buh kementerian dan ada 5 booth ataupun reruai yang membawa perkhidmatan seperti pendaftaran e-kasih dan juga tabung haji. Kemudian aktiviti luar kita ada pameran daripada ATM, pameran daripada bomba. 3 komponen menjadi fokus utama bagi penganjurannya, iaitu showcase pencapaian setahun Kerajaan Madani, perkhidmatan Touchpoint Rakyat dan inisiatif kesejahteraan rakyat. Majlis perasmian penutup bakal disempurnakan Perdana Menteri pada 10 Disember dan turut dihadiri kepimpinan tertinggi Kerajaan Persekutuan. Program bermula dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Tular di media sosial mengenai kenyataan seorang individu menerusi akaun TikToknya yang menyatakan kerajaan tidak memberi kebenaran untuk media memaparkan berita yang sahih kepada masyarakat.
dalam video tersebut memaparkan buletin TV3 sengaja memotong paparan mengenai ekonomi semasa yang berlaku di Malaysia. Kesan daripada hantaran itu, ia telah mengundang pelbagai persepsi daripada masyarakat. Semakan pasukan Biar Betul mendapati hantaran terbabit merupakan fitnah. Ia dipercayai sengaja direka bertujuan untuk mengelirukan masyarakat. Jabatan Berita dan Ehwal Semasa TV3 menafikan sekeras-kerasnya tuduhan berupa fitnah. Kononnya wujud campur tangan tertentu yang menyekat penyampai daripada membaca penuh berita mengenai nilai perdagangan Malaysia dalam siaran berkenaan. Apa yang berlaku adalah kerosakan teknikal di luar jangkaan yang berjaya diperbetulkan segera. Berita mengenai jumlah perdagangan negara disiarkan secara penuh dalam buletin utama pada 29 November 2023. Menjaga perpaduan dan keharmonian negara adalah tanggungjawab bersama. Henti penyebaran berita palsu. Tindakan tegas menanti mereka yang terlibat. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Saingan Liga Super, Ketua Jurulatih Selangor Tan Cheng Ho sedang merangka taktikal terbaik berdepan Kedah Darul Aman KDA esok di Stadium Darul Aman, dan aksi tersebut sangat penting untuk kedua pasukan yang kini memburu tiket beraksi di peringkat Asia musim hadapan. Berbaki dua perlawanan lagi, Selangor kini mengumpul 55 mata, 2 mata di hadapan KDA yang menghuni tangga ketiga. Kemenangan ke atas KDA akan mengesahkan gelaran naib juara Liga Super buat Selangor dan berpeluang bersaing dalam kejohanan peringkat Asia tahun depan. Bekas pengendali Harimau Melaya itu mengakui sudah melakukan analisis terhadap taktikal yang digunakan pengendali KDA, Nafuzi Zain. Namun berhadapan skuad Sang Kenari di halaman sendiri dengan ribuan penyokong bukan satu tugas mudah. Sokongan penyokong di Stadium Darul Aman bakal menjadi motivasi kepada pemain Kedah yang turut mahukan keputusan positif. Liga Bola Sepak Malaysia MFL mengesahkan unit pelesenan kelab telah menerima dokumen berkenaan pembayaran tunggakan gaji pemain dan pegawai Kelantan FC semalam. Bagaimanapun, segala dokumen berkenaan melibatkan 30 pemain dan pegawai itu kini dalam proses semakan oleh First Instance Body FIP. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif MFL Datuk Stewart Ramalingam, pengesahan pembayaran perlu dilakukan oleh FIB dengan semua pihak yang terlibat, termasuk merujuk perkara itu dengan Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia. Kelantan FC juga perlu menghantar surat deklarasi membuktikan ia bebas daripada sebarang tunggakan sehingga 30 November mengikut subkriteria kewangan F09 Peraturan Pelesenan Kelab MFL edisi 2023 berserta penyelesaian untuk kes-kes bersangkut keputusan FIFA dan FAM sebelum 31 Disember ini. Baik, laporan itu mengakhiri berita tengah malam dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.